Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kita dah baca surah Al-Kahfi. Surah apa? Al-Kahfi. Siapa dah hafal? Al-Kahfi. Siapa dah hafal 1 hingga 10? Kena hafal yang 1 hingga 10, 101 hingga 110. Okey, siapa tahu kelebihan membaca surah Al-Kahfi? Selamat datang Dajjal. Selamat daripada fitnah Dajjal. Alia? Daripada Dajjal dan maklimah lagi. Okay, dengar sini Sekarang kamu darjah berapa? 3. Okay, sekarang kamu umur 9 tahun, betul tak? Okay, dengar sini Siapa yang baca surah Al-Kahfi dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Selamat daripada fitnah Dajjal. Daripada umur 9 tahun kamu baca, 10 tahun, 11 tahun nanti bila kamu dah besar, insya-Allah kamu dah boleh hafal. Lagi satu, sekarang kita berada di akhir zaman. Sekarang kita berada di akhir zaman. Okey, kalau kamu dengar ustaz mengajar ataupun baca kitab, tanda-tanda akhir zaman semua dah keluar dah. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Cover sikit. Tanda-tanda akhir zaman semua dah keluar dah. Okey, sekarang ni nak tunggu Dajjal je. Kalau Dajjal ku habislah. Okey, jadi macam mana nak selamat daripada fitnah Dajjal? Yang pertama kita dah baca tadi surah apa? Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni, gua Al-Kahfi ni berada di Jordan. Di Jordan. Jordan ada tu Dajjal. Tak. Okey, jadi maklimah nak beritahu siapa yang baca surah Al-Kahfi selamat daripada fitnah Dajjal. Cara yang kedua, sebelum salam, tahiyat akhir sebelum salam kita baca doa. Kamu ingat dekat sekolah kita baca tak? Allahumma inni a'udzubika min azab bil qabr wa min azab jahannam. Lagi? Wa min azab kena baca, lepas tu baru bagi salam. Jadi kalau 5 kali kamu baca, kan kita solat 5 kali sehari, betul tak? Kita solat 5 kali sehari dan jadi dalam sehari kita baca 5 kali. Kita mohon pada Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Itu kalau solat fardu. Kalau kamu solat sunat, kamu baca juga dalam solat sunat. Jadi lagi banyak. Lepas tu seminggu sekali kita baca surah Al-Kahfi. Dengar sini Dengar sini. Sekarang kita berada di akhir zaman. Akhir zaman ni kita susah nak beza yang mana betul, yang mana salah. Yang mana betul, yang mana salah. Sebab semua orang nak bercakap. Kamu buka YouTube, ustaz ni cakap macam ni, ustaz tu cakap macam tu. Yang mana satu betul? Semua orang nak bercakap. Orang jahil pun nak bercakap. Sebab tu nama dia fitnah akhir zaman. Sekarang kita berada di zaman fitnah. Jadi macam mana nak tahu betul ke salah? Tapi macam mana kita tahu amal satu betul? Soalan dia macam mana nak tahu yang A betul ke yang B betul? Sebab semua orang bercakap. Dekat YouTube semua orang nak bercakap. Orang jahil bercakap, orang alim pun bercakap. Cara dia kita baca surah Al-Kahfi. Bila kamu selalu baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat ni, lama-lama Allah akan bagi dalam hati kamu ni, bila kamu dah besar nanti, kamu akan dapat beza mana baik, mana buruk. Mana yang benar, mana yang batil. Itu kelebihan surah Al-Kahfi. Kalau orang tu tak baca surah Al-Kahfi bila dia besar, dia tersalah belajar. Jadi dia belajar ajaran sesat. Na'udzubillah. Betul. Bila mu'alimah buka YouTube, kenapa orang ni cakap macam ni? Oh, rupanya dia tak belajar. Guru dia adalah Google, guru dia adalah YouTube, internet. Siapa yang berguru dengan bukan guru yang betul-betul guru, maka guru dia adalah syaitan. Tahu tak? Kamu baca buku tanpa guru, siapa yang ajar kamu? Syaitan yang ajar. Jadi nak belajar apa-apa pun kena berguru. Belajar masak, betul tak? Kena ada chef. Belajar masak kena ada
Tukang masak yang ajar kita. Kalau Tapi kalau orang dah pernah masak nanti aplikasi juga ke? mestilah orang yang pernah masak sebelum dia mesti ada mak dia ajar ke, cikgu ajar dia ke, semua orang ada guru. Orang yang Tapi kalau guna buku tapi tiba-tiba dia masak benda tu betul-betul je. okey, yang tu tak apa. Untuk ilmu masakan, ilmu dunia tak apa. Tapi kalau ilmu akhirat, bab solat, bab puasa, Alia buka buku fiqh. Oh, cara solat angkat takbir, oh rokok macam ni, tiba-tiba solat salah sebab tak ada pun orang ajar dia. Dia baca buku Contoh je. macam tu. Ada orang baca buku apa-apa tu kan, tapi buku tu menipu-nipu. Dia buat benda tapi tak ada. Jadi sebab tu kalau untuk agama kena belajar berguru. Ingat kamu sekarang ni kamu untung sangat sebab kamu sekolah rendah dah ada ustazah-ustazah, dah ada muklimah, dah ada cikgu-cikgu selalu tekankan baca surah Al-Kahfi. Waktu muklimah sekolah rendah. Muklimah sekolah rendah tak ada pun orang ajar muklimah. Tak ada pun cikgu-cikgu cakap kena baca surah Al-Kahfi. Tak ada pun. Jadi kamu ni beruntung, sekolah rendah dah hafal, dah belajar, dah mula membaca surah Al-Kahfi. Nanti bila kamu besar Walaupun tak belajar aku waktu kecil-kecil. Kau belajar. Kan tak belajar, tak hafal surah Al-Kahfi. Bila besar baru hafal. Jadi kamu ni beruntung Halia, kena cakap alhamdulillah. Waktu kamu sekolah rendah dah ada orang ingatkan kamu kena baca surah Al-Kahfi. Kelebihan surah Al-Kahfi, siapa yang baca full ayat 1 sampai 110 pada hari Jumaat, Allah akan bagi cahaya pada dia, cahaya pada diri dia tu yang menerangi sampai ke langit. Kita tak nampak. Jadi cahaya dia ni terang sampai Jumaat depan. Untung tak orang baca surah Al-Kahfi ni. Dia akan bercahaya sampai hari Jumaat depan. Jumaat depan dia baca lagi sampailah Jumaat depan. Okey, selain surah Al-Kahfi, itu untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Sebelum solat yang Khairin baca tadi tu, yang Khairin baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Okey, macam mana nak selamat daripada fitnah? Macam mana nak selamat daripada azab kubur? Nak baca terbalik. Macam mana nak selamat daripada azab kubur? Allahumma dini. Baca surah Al-Mulk. Okey, dengar sini surah Al-Mulk 30 ayat sahaja. Surah Al-Mulk 30 ayat. Muklimah Surah Al-Mulk 30 ayat. 30 ayat je. Kalau kamu dengar setiap hari sebelum tidur kamu baca, lama-lama kamu akan dengan sendirinya kamu akan hafal. Sebab tidur. Kamu masuk kubur nanti, semua orang akan masuk kubur. Semua orang akan masuk alam barzakh. Tak kisahlah dia mati terbakar ke, dia mati tenggelam dalam laut ke, dia mati hilang dalam kapal terbang ke, dia pun tetap akan masuk alam barzakh. Okey, alam barzakh. Alam barzakh ni alam kubur lah. Okey, siapa yang akan selamatkan dia daripada azab kubur adalah surah Al-Mulk. Jadi jangan tinggal surah Al-Mulk sebelum tidur. Alia, dalam kubur gelap, ada apa? Na'udzubillah, ada binatang, ada ular, ada kalajengking, macam-macam binatang. Takut tak? Na'udzubillah. Jadi, macam mana kita nak selamat daripada fitnah? Ada ular dalam kubur. Ada. Ular tu untuk belit orang yang tak solat. Ada. Na'udzubillah. Okey, jadi macam mana kita nak selamat daripada fitnah kubur, azab kubur? Baca surah Al-Mulk. Senang ke susah? Senang, tapi ramai orang tak buat. Betul tak? Senang je. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Senang je tapi orang tak buat. Sebab Allah tak pilih dia. Jadi kita kena selalu minta pada Allah, ya Allah, pilihlah aku untuk beramal ibadat. Boleh insya-Allah. Okey. Hari ni hari Jumaat. Kita tak ada bacaan surah hafazan. Tapi kita tengok video, Allah SWT. Perkara yang membatalkan solat. Kenapa? Solat 30. Halal ke? Oh, mana halal. Allahu Akbar. Okey, nanti kamu sebutkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Tapi macam sangkut-sangkut. Ya. Macam ni. Macam ni.
batu macam ni. Okay, yang pertama dia buat apa? Macam ni. Bergaduh. Dia tak solat, dia bermain dalam solat. Diorang main-main. Main-main. Allahu Akbar. Umar dengan Faris. Umar dengan Faris. Lepas tu Faris makan. Dah habis solat? Hana tak tutup aurat. Papa. Lepas tu Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Betul tu. Kalau makan, batal solat. Bukan makan je. Banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Ni kata ajar. Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya. Okay? why? Okay, jadi apa perkara yang membatalkan solat tadi? Apa perkara yang membatalkan solat? Bermain di dalam Makan, bercakap. makan, bercakap. Aurat. Okay, nampak tak tadi dia solat tapi nampak rambut? Okay. Lepas tu kalau lelaki dengar sini Hasif dan Fatih, kalau kamu solat, rambut kamu menutup dahi kamu pun tak sah solat Bila kita solat, dahi kita kena ketika sujud tu dahi kena menyentuh sejadah ataupun menyentuh tempat sujud. Tak boleh tutup dengan rambut. Yang perempuan pun sama, tak boleh tutup dengan kain telekung. Faham tak? Itu juga ada antara perkara yang membatalkan solat. Saya tak faham apa maksud. Kalau rambut kamu panjang menutup dahi. Hasil rambut kamu panjang menutup dahi. Bila kamu sujud di atas rambut kamu. Faham tak? Fatih ke kalau rambut dia panjang, jadi solat kamu tak sah. Faham tak? Faham Sebab tu lelaki kena pakai kopiah atau songkok atau serban. Yang perempuan kalau dia solat, bila dia sujud, telekung dia menutup wajah dia. Faham tak? Menutup dahi dia pun tak sah solat dia. Faham tak? Kita sambung fiqh kita solat jemaah minggu lepas. Mualimah minta kamu lukis. Ingat tak lagi? Ingat tak lagi kamu lukis orang lelaki solat? Okey, yang pertama, saf pertama selepas imam, lelaki dewasa, betul tak? Lelaki dewasa. Okey, belakang lelaki dewasa tu siapa? Lepas tu lelaki kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki. Okey, belakang tu selepas kanak-kanak lelaki? Kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan. Lepas tu? Lepas tu perempuan dewasa. Perempuan dewasa. Okey, selepas beberapa zaman selepas tu dah ada langsir, dah ada tirai semua, macam mana kedudukan dia? Selepas imam? Lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Lepas tu kanak-kanak lelaki. Okey, dah ada tirai langsir. Dah ada langsir. Okey. Perempuan dewasa. Perempuan dewasa. Lepas tu Kanak-kanak perempuan. Okay. Kenapa awal-awal Islam hari tu selepas lelaki, selepas kanak-kanak lelaki, kanak-kanak Islam, kanak-kanak perempuan, kenapa Muklimah ada bagi tahu? Betul tak? Sebab tak ada langsir. Okey, dengar sini sebab Kanak-kanak Islam. kanak-kanak lelaki. Kenapa? Sebab pada zaman tersebut lelaki dia tak ada baju macam kita. Dia tak ada macam t-shirt dengan seluar dengan baju banyak-banyak. Dia ada kain sahaja. Kain 2 helai dia pakai untuk atas dan untuk bawah. Faham tak? Izar. Kat bawah tu izar. Kain kat bawah, atas kain tutup ni. Jadi ada juga sahabat Nabi yang ada satu kain je. Faham tak? Bila dia pakai satu sehelai kain je, jadi bila dia rukuk atau sujud, takut-takut orang belakang nampak aurat. Sebab tu selepas kanak-kanak lelaki, belakang dia kanak-kanak perempuan. Sebab takut orang perempuan nampak aurat lelaki. Sebab dia ada kain saja. Dia tak ada baju lengkap macam kita. Faham tak? Nak kata orang dulu susah. Sekarang dah ada baju, jubah. Jadi tak ada alasan untuk tidak solat. Betul tak Khairin? Sakit kena solat tak sakit? Kena.
Sakit tu wajib solat. Nanti kamu tahun 4, tahun 5. Fiqh belajar 4, 3 5, cara solat. 6. Ada 3 cara solat bagi orang sakit. Kalau tak mampu berdiri boleh duduk. Kalau tak mampu duduk boleh berbaring. Kalau tak mampu baring boleh mengiring. Mata last lah tu. Baring melintang pun tak boleh. Kalau tak mampu mengiring macam ni. Baring melintang. Kalau tak mampu juga pakai mata. Nak kata kena wajib solat walaupun sakit. Macam mana? Nanti belajar. Okey, tengok balik fiqh. Tengok fiqh, buku teks fiqh. Okey, sama-sama kita baca solat berjemaah. Saya dapat mati. Oh, tak. Berjemaah. Apa maksud dia? Solat berjemaah. Beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Okey, maksudnya ada imam dan ada makmum. Walaupun seorang sahaja makmum dikira solat berjemaah. Okey, apakah hukum solat berjemaah? Fardu, dia ada 3 hukum. Yang pertama tengok fardu kifayah. Okey, ke atas Fardu siapa? kifayah ke atas setiap lelaki di suatu tempat bagi solat 5 waktu di masjid. Okey, kita tengok pula fardu ain. Untuk siapa ni fardu ain? Fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat Ingat, fardu ain solat Jumaat fardu ain. Kalau bagi fardu solat kifayah solat Jumaat. Mak, saya buka 61 Mak Imam. Okey, tengok. Sunat pula. Sunat hukum solat berjemaah. Kalau hukum dia sunat ke atas siapa? Bagi solat sunat seperti solat sunat hari raya. hari raya. Alright. Yang ni kita dah lukis dah. Okey, huraian seterusnya syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat. Syarat. Okey, yang pertama. Niat bagi makmum. Alright, yang kedua. Makmum tidak mendahului Ratul ihram imam. Yang ketiga. Makmum tidak mendahului pergerakan imam. yang keempat. Makmum mengetahui pergerakan imam. Aywa. Yang seterusnya. Tiada atau penghalang antara imam. Makmum hendaklah yakin solat Imamnya adalah sah. Alright. Kamu baca tadi syarat sah solat berjemaah. Syarat sah solat berjemaah. Yang pertama niat. Hasif imam, yang perempuan dekat belakang, Fatih dekat belakang semua jadi makmum. Boleh tak imam 2 orang? Boleh tak imam 2 orang? Hasif nak jadi imam, Fatih pun nak jadi imam. Tak boleh. Imam seorang sahaja. Okey, dengar sini. Imam. Okey, Hasif imam. Yang lain Khairin, Alia, Anisa, Fatih semua kena berniat. Berniat apa? Mengikut imam. Okey, cuba baca solat. Cuba baca niat, lafaz niat solat fardu zuhur semua orang. Lafaz niat ni sebagai makmum sebagai makmum. Anisa. Okey, semua orang baca lafaz niat solat fardu zuhur. Okey, usolli
Fardu rakaat makmum Okey. Itu makmum Jadi sebagai makmum kamu kena niat makmum mengikut imam. Kalau kamu tak niat makmum iaitu mengikut imam, kamu tak dapat pahala berjemaah. Okey, dengar sini Hasif, Alia. Kita solat seorang dapat 1 pahala. Dengar sini. Kamu solat seorang dapat 1 pahala. Tapi kalau kamu solat 2 orang atau 3 orang atau 100 orang dapat pahala 27 kali ganda. Dengar sini, rugi tak? Orang bagi RM1 dengan orang bagi RM27. Nak ambil RM1 ke nak ambil 27? RM1. Mestilah nak ambil RM27. Alamak, nak ambil RM1 je ke Khairin? Orang bagi duit raya Khairin. Kamu nak RM1 ke nak 27? Mestilah nak 27, betul tak? Hasil? Saya nak RM1. Saya nak je satu. Saya nak je satu. Saya baru ada RM99. Saya perlukan RM1 lagi. Okey, dengar sini. Bila Allah beritahu 27 kali ganda, dalam hadis beritahu 27 kali ganda, Nabi beritahu, maksudnya bukan 27 je. 27 kali ganda, berganda-ganda lagi. Jadi rugi kalau malam ni Anissa ke Humaira ke dia solat seorang-seorang. Jadi kena ajak adik untuk solat berjemaah. Kamu solat dengan ayah kamu ke, kamu solat dengan mak kamu ke, dapat pahala 27 kali ganda dan akan berganda-ganda. Adik saya kadang-kadang solat maghrib dengan saya. Okey, bagus. Okey, jadi walaupun 2 orang dah dikira solat berjemaah. Anissa, jangan buat lagi latihan. Okay. Dengar dulu. Okay, yang kedua, takbiratul ihram makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Contoh ayah kamu angkat takbir. Ayah kamu angkat takbir. Allahu akbar. Okey, barulah kita sebagai makmum angkat takbir. Kalau kamu dulu angkat takbir, tak sah. Sebab kamu telah mendahului imam. Tak sah solat berjemaah tu. Okey, yang seterusnya makmum mengetahui pergerakan imam. Dengar sini. Khairin, kamu sebagai makmum, kita kena tahu pergerakan imam. Kita kena tahu imam sekarang buat apa. Angkat takbir. Imam pun sebut Allahu akbar. Imam sedang rukuk. Sami Allah liman hamidah, tahu. Jangan kamu kat belakang, imam tengah buat apa sekarang ni? Tahiyat awal ke, tengah baca kunut ke? Tak boleh. Jadi sebagai makmum kita kena tahu pergerakan imam. Tapi kalau di belakang sangat dia tak apa, imam kena kepung dengan makmum. Dengar suara. Contoh masjid tu besar sangat. Sebab tu kalau dekat Mekah, perasan tak? Dekat Mekah dia ada Bilal yang sambung suara. Imam cakap Allahu akbar, Bilal tu cakap Allahu akbar. Pernah tak tengok TV? Solat tarawih dulu-dululah selawat. Nanti dia tahu, dia tak tahu bergerak imam, tapi dia tahu suara imam tu. Nanti dia ikut makmum. Kalau masjid terlalu besar, masjid tarawih, masjid haram. Seterusnya makmum kena yakin yang imam tu solat dia sah. Contoh kena yakin yang imam tu solat dia sah. Contoh dekat imam tak ada tai cicak, dekat imam tak ada bangkai cicak, faham tak? Maksudnya makmum kena yakin yang solat imam dia sah. Maksudnya imam tu menutup aurat, imam tu menghadap kiblat, imam tu dia baca Al-Fatihah dengan betul. Okey. Contoh dah siap dah tahu dah. Okey, cuba tengok hikmah solat berjemaah muka 63. Apakah hikmah solat berjemaah? Semua orang baca. 63. Muka 63. Mendapat pahala. Ganda Beri 3 kompon. Okey. Mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Alia seterusnya dapat mengukuhkan Alia, Fatih, Humaira dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Seterusnya melatih hidup berdisiplin. Yang terakhir menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Okay, alhamdulillah, itu adalah hikmah solat berjemaah.
Okey, dengar sini lelaki dengar sini. Lelaki dia wajib solat Jumaat, betul tak? Sebelum ni lah lelaki wajib solat Jumaat. Yang sebelum PKP ni. Sekarang kita PKP dah tak boleh. Betul tak? Ada masjid yang benarkan, ada masjid yang tak benarkan. Dengar sini. Jadi, Maklimah nak bagi tahu beruntungnya orang Islam ni, yang lelaki lah dengar sini. Beruntungnya orang Islam, seminggu sekali kamu dapat berkumpul ramai-ramai di masjid. Best tak? Ada tak orang Cina? Hari Ahad dia berkumpul dekat Cina, kumpul kat mana? Dekat tokong dia, dekat gereja dia tak ada. Kita orang Islam berkumpul ramai-ramai pada hari Jumaat. Dah lama tak jumpa kawan-kawan, lepas tu jumpa balik. Lepas tu kita setahun sekali kita akan solat sunat hari raya. Alia, dululah kita boleh balik kampung, lepas tu pergi masjid solat sunat hari raya. Best tak? Kita jumpa balik kawan-kawan kita yang lama. Best tak? Best tak, Asif? Best lah kita untuk hari Jumaat kita dapat jumpa semua orang Islam dekat kampung kita. Lepas tu bila hari raya kita dapat jumpa balik kawan-kawan kita. Saya dekat sini. Okey. Itu kelebihan orang Islam. Dengar sini Kelebihan orang Islam. Orang Islam sebelum dia solat dia kena bersih-bersih dulu diri dia. Betul tak? Dia kena mandi. Dia kena bersih-bersihkan dulu diri dia. Tapi orang bukan Islam dia solat tak? Orang bukan Islam, orang Korea, orang Cina yang tak Islam tu, dia solat tak? Orang Korea dia tu je, dia macam Dia sembahyang. Orang bukan Islam dah lah tak mandi wajib, tak bersugi. Maksudnya agama Islam saja agama yang bersih. Dalam kitab fiqh, nanti kamu belajar besar-besar nanti kamu buka kitab fiqh, semua kitab fiqh akan bermula dengan taharah. Tajuk yang pertama, ulama akan bincang tajuk taharah. Maksudnya tajuk membersihkan diri. Okey, jadi Islam ni sangat menitik beratkan kebersihan, kena mandi, kena gosok gigi. Faham tak? Kamu rasa tak beruntungnya jadi orang Islam? Rasa tak perkara tu? Rasa tak perkara tu beruntungnya jadi orang Islam? Rasa tak? Rasa bersyukur tak? semua dah buka. Okey. Okey, kita ada masa sikit lagi. Okey, dengar sini Aliyah, Hasif, Fairin, Fatih, dengar sini. Kita kena rasa bersyukur dan kita kena rasa tutup mic. Okey, dengar sini. Sebagai orang Islam, kamu kena rasa bersyukur dan beruntung. Allah pilih kita jadi orang Islam. Orang Islam ni kesudahan dia akan masuk ke syurga. Betul tak? Selepas alam barzah ada dua tempat saja, syurga atau neraka. Kalau orang bukan Islam, Allah akan campakkan dia, Allah akan lempar dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi orang Islam, kalau dia buat salah, na'udzubillah, orang Islam yang buat salah, Allah masukkan dia ke dalam syurga, bakar dulu. Sampailah habis hangus dosa dia, barulah Allah masukkan ke dalam syurga. Masuk ke dalam neraka bukan sehari, bukan 2 hari, tapi beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun. Kalau kita letak atas api, 1 jari je, kamu letak atas api dekat dapur tu, hangus, betul tak? Kamu letak dulu 5 minit. Satu jari. Buka sekejap. Api gas tu, kamu letak 5 minit jari kamu, hangus rentung, betul tak? Sejam dah tinggal sejam. Rentung, betul letak dalam air. Baru sejuk. Okey. Tu baru api dunia. Na'udzubillah. Kalau api akhirat beribu-ribu tahun dalam neraka. Kita tak nak masuk neraka. Jadi, kita kena rasa bersyukur kita, mak ayah kita orang Islam. Kita lahir dalam keluarga Islam. Nanti kalau ada masa nanti tolong ingatkan Maklimah. Maklimah nak cerita tentang Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Salman Al-Farisi ni Salman Al-Farisi. Dia ni 100 agama. Dia cari agama Islam, dia masuk agama ni. Last barulah dia masuk Islam. Dia adalah sahabat Maklimah. Saya ingatkan Maklimah. Nanti tolong ingatkan Maklimah. Maklimah nak cerita tentang Salman Al-Farisi. Okey, nak bagi tahu kita ni ada tak Alia? Kamu masih baby, kamu cakap dekat mak kamu nak jadi orang Islam. Tak ada, betul tak? Dalam perut kita lahir dari perut mak kita terus Islam, betul tak? IC kita Islam. Allah pilih kita dari dalam perut lagi.
Orang mak dia Cina, ayah dia Buddha, kesian dia. Dia tak solat, tak puasa. Betul tak Humaira, kawan kamu cakap kawan kamu yang India tu. Contoh macam Kawan Humaira kan dia tanya tentang Islam. Contoh mak contoh tu kan mak dia kan daripada Korea kan. Lepas tu dia lahirkan anak dia kan tapi dia anak Malaysia sama. Boleh. Bila dia besar nanti anak dia boleh berfikir sendiri yang mana agama yang betul. Kalau anak dia kena Allah bagi kita akal untuk fikir yang mana baik yang mana buruk. Bila anak dia besar nanti anak bukan Islam ni dia boleh fikir. Oh yang dia boleh fikir agama Islam ni agama yang betul. Pasal anak dia masuk Islam lah. Jadi Alia kena bersyukur, Khairin kena bersyukur, Malimah kena bersyukur. Mak ayah dia masuk apa? Mak ayah dia masuk syurga juga kan? Kalau Islam masuk syurga. Kalau Islam. Kita tak tahu kesudahan kita, pengakhiran kita macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi insyaAllah untuk homework muka surat apa tadi? Muka surat 36 dan 36 dan 37. Salat berjamaah. Okay, ada soalan tak? Tak ada. My home. Okay, cuma Malimah nak pesan sebagai imam kena niat juga. Tapi yang pentingnya makmum tu. Makmum kena ingat, kena niat makmuman. Makmum kena niat mengikut imam. Okay, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua tanda tangan, baca doa sebab belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anissa suara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim Tuhal Arifin. Allahumma inni astaudi'uka عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, dengar sini semua orang kena hafal doa selepas belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Kamu dengar sini. Kamu belajar fiqh, kamu hafaz Quran, kamu belajar apa lagi? Kamu belajar tauhid, kamu belajar jawi, kamu belajar apa-apa? Dengar sini Alia. Kenapa kena hafal doa ni? Allahumma inni astaudi'uka. Ya Allah, aku serahkan pada kamu. Maksudnya ya Allah, jagalah ilmu yang aku dapat ni. Kefardudhu ilayya 'inda hajati. Dan Allah bagi balik ilmu tu bila aku perlukan. Faham tak? Jadi kena hafal doa ni. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati. Dan kembalikanlah semula ilmu tu ketika aku perlukan. Jadi kita baca, kita minta Allah jaga ilmu kita supaya tak hilang. Boleh Hasif? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketua kelas. Syukran jazilan ya mu'allimah Natifah. Yang lain. Syukran jazilan ya mu'allimah Natifah. Okey. Saya tengah buat sekarang.